Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bertemu lagi bersama dengan saya Ustaz Bakhtiar Fitri Haji Abdul Hamid aka UPF dalam rancangan motivasi pagi di Radio IKIM terbitan Puan Maslina alias. Alhamdulillah, kita masih lagi bertemakan cinta first class, cinta kelas pertama. Bagaimana untuk kita sampai kepada puncak cinta first class ini, cinta yang high class orang kata kan, yang paling hebat punya cinta ini, nak mewujudkan, nak menyuburkan perasaan cinta tu kan. So pagi-pagi ni Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan pada pagi yang sangat barakah ini bahagia suami isteri kan. Kalau sama-sama naik kereta tu sebelah-sebelah tu sambil-sambil dengan radio ni, peganglah tangan pasangan tu kan. Tapi kena ingat juga kadang-kadang ada yang orang rumah kita ni gemas dengan kita kan. Asyik dia pegang-pegang kan, asyik diusik-usik kan. So tu sebab kita kena ingat ada waktu-waktu dan timing terbaik bila nak menyentuh pasangan kita. Alright, sebab kadang-kadang ada manusia ni dia rimas juga, asyik nak dipeluk kan, asyik dipegang, disentuh. So kita kena cerdik sikit, kena pandai dekat mana waktu dan tempat terbaik untuk kita nak menyentuh pasangan kita. Tapi kalau setakat dalam kereta pegang tangan, okey je kot, takkan ada masalah pula kan. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, macam saya sebut sebelum ni, Allahu Akbar, bila setiap kali kalau saya bersiaran dekat motivasi pagi ni, akan ada soalan-soalan orang tanya saya. Tuan-tuan ada suami mengadu dekat saya tentang isteri yang dah mula hilang hormat kepada suami. Kalau ingat balik pada episod yang lepas kan, saya cerita tentang pengaduan seorang isteri masalah suami tu tadi kan. Ni suami pun mengadu juga, isteri tak hormat dekat dia. Kenapa tak hormat? Adalah sebab-sebab yang isteri tak hormat kepada suami itu tadi. Tapi bagaimanapun, saya cadangkan kepada suami-suami pula, abang-abang, ayah-ayah semua, ada beberapa perkara yang mesti pada saya mesti buat. Orang kata jatuh hukum wajib dah untuk kita buat benda ni untuk nak membina kredibiliti sebagai seorang suami. So hari ni tuan-tuan perempuan, orang lelaki terutamanya, kita nak belajar ilmu tentang membina kredibiliti dalam nak mewujudkan cinta first class. Tuan-tuan dan perempuan, saya bermula dengan ayat 1 hingga 6 surah Al-Muddathir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fattahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hujah, sebagai signal Allah melantik Nabi sebagai Rasul. Okey, apa maksud ayat ini? Wahai orang berselimut. Siapa berselimut? Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan kepada manusia, dan Tuhanmu besarkanlah. So Allah perintahkan Nabi peringatan kepada manusia. Apa caranya? Berdakwah kepada seluruh manusia agar meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah Ta'ala. Itu perintah Allah kepada Nabi SAW untuk berdakwah, mengajak semua makhluk, semua manusia untuk meninggalkan sembahan selain daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dan Allah Ta'ala mempersiapkan Nabi SAW dengan dua ciri yang membentuk kredibiliti Nabi sebagai seorang Rasul. Dua ni lah tuan-tuan, saya minta orang lelaki kita ni cuba praktikkan, jadikan benda ni dalam diri kita satu amalan untuk nak membina kredibiliti yang dihormati, disegani oleh isteri kita, pasangan kita. Apa dua tu? Yang pertama, wasiyabaka fattahhir. Maksudnya apa? Dan pakaian kamu bersihkan. Satu pendapat ulama yang dikatakan dengan pakaian kamu bersihkanlah, maksudnya apa? Bersihkan hati. Simbolik kepada bersihnya pakaian ini adalah bersihkan hati kita, perbaiki ibadah kita, sucikan diri kita daripada penyembahan ataupun percaya kepada perkara yang karut-marut. Alright? Yang saya nak fokuskan dekat sini sebagai suami, hati kena bersih,
yang paling penting ibadah terbaik hanya kerana Allah Ta'ala. Itu sebab Nabi SAW bila nak mengajak manusia ini menyembah Allah Ta'ala, dan kita kena ingat Nabi datang bersendirian. Bila Nabi datang bersendirian, kita kena ingat Allah Ta'ala ini jadikan Nabi Muhammad, kau kena buat benda ni Muhammad supaya orang respect engkau, hormat engkau. Walaupun kau datang seorang-seorang, tapi kau mampu untuk mempengaruhi semua orang. Satu caranya apa? Nabi memperelokkan ibadah Nabi. Hati Nabi ini sangka baik kepada semua orang, walaupun kepada orang yang bermusuh dengan Nabi. Itu satu. Yang kedua, kata Allah Ta'ala, warujza fahjur, perkara maksiat keji tinggalkan. Maknanya elokkan akhlak kita. So dua ini Allah perintahkan Nabi untuk ada dalam diri Nabi dalam proses mengajak manusia dekat kepada Allah. Yang pertama, memperelok ibadah. Yang kedua, memperbaiki akhlak. Tuan-tuan, perkara yang sama juga selepas kewafatan Nabi SAW. Dua benda juga kena ada pada suami ataupun kepada ayah. Kita suami, mungkin ada suami yang tidak mampu nak bertanding dengan isteri dari segi harta, dari segi gaji. Mungkin ada isteri kita gaji lebih daripada kita, tak mampu nak lawan. Mungkin keturunan isteri lebih baik berbanding suami. Mungkin jawatan isteri lebih baik berbanding suami. Kita tak mampu nak lawan, tetapi kita boleh bertanding dari segi ibadah. Solat orang lelaki kena awal waktu. Kita orang lelaki yang mengajak isteri berjemaah, bukan isteri yang merayu kat lelaki, bang jomlah berjemaah, jomlah jemaah kan. Isteri lah takut nak jemaah, takut Fatihahnya salah kan. So masa PKP ni belajar-belajarlah ngaji Fatihah online kan, ramai orang duk mengajar, ustaz-ustaz duk mengajar, belajar Fatihah kan, baca elok-elok. Kata jadi imam, kita mengajak bacaan Al-Quran. Akhlak, kita punya akhlak dan ibadah kita kena baik. Ibadah terutamanya. Itu sebab bab solat, suami jangan fail bab solat. Suami ibadah dia out, isteri heran pun tidak. Tuan-tuan, puan-puan, kita kena ingat ketaatan kita kepada Allah Ta'ala kunci kepada kebahagiaan. Sebab Allah yang cipta keluarga, Allah cipta isteri kita, dan Allah cipta hati isteri kita untuk menerima suami dengan hati terbuka. Sama juga suami, Allah cipta pasangan kita semua. Bila Allah cipta dan Allah tahu bagaimana cara nak menyelesaikan, caranya pertama, berikan ketaatan sebenar kepada Allah Ta'ala. Itu sebab ibadah tip-top. Isteri tengok suami, Allah suami aku subuh awalnya bangkit, ya Allah, qiyamul lail pun tak tinggal, seminggu sekali, seminggu dua kali dia buat tahajud. Isteri ni tadi akan respect suami. Suami tidak perlu untuk nak memaksa isteri sayang dekat dia, tak payah. Tengok pula akhlak suami, baiknya suami aku, cakap pun lembut, rajinlah membantu, dengan anak pun dijaga baik-baik, bawa semayang elok-elok. So isteri bila nampak suami macam tu, dia nak condemn pun tak boleh, dia nak kata banyak tak boleh. Semayangnya bagus, akhlaknya bagus, setakat sikit-sikit tu lambat, setakat sikit-sikit tu nampak macam tak kemas, isteri maafkan. Sebab apa? Sudah ada dalam perasaan isteri tu hormat, segan kepada suami dengan sebab dua perkara, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Itu sebab suami yang dapat menguasai dua benda ini, tengok isteri dia sangat menyayangi dia. Akhir sekali dia tidak perlu untuk dah memaksa ataupun suruh isteri sayang dekat dia. Automatically Allah Ta'ala jadikan isteri dia, hey isteri ni suami kau, tengok akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, engkau beri ketaatan kepada suami engkau, sayang dekat suami engkau. Allah yang buka hati isteri itu tadi untuk nak menghormati suami. Tuan-tuan, ini namanya kepimpinan yang perlu ada kepada suami. Jangan cakap suami, para pemimpin kita pun sama. Pemimpin-pemimpin sekalipun, kalau nak rakyat hormat kepada kita, antara yang paling penting, jaga ibadah kita elok-elok. Dua, jaga akhlak kita elok-elok. Sebab dua ni kunci kepada kredibiliti seorang pemimpin tu tadi. Tuan-tuan, terutamanya orang lelaki, so hari ini sama-sama kita bina kredibiliti. Homework kita pada hari ini dua benda. Yang pertama, perelokkan ibadah kita. Saya sebut dua perkara tuan-tuan. Solat awal waktu, sebelumnya berjemaah. Yang kedua, bacaan Al-Quran. Yang kedua, perbaiki akhlak kita. Akhlak kita nak perbaiki bermula dengan cakap elok-elok, perkataan yang baik bila bercakap dengan pasangan kita. Yang kedua ni tadi, banyakkan ringan tangan membantu. Yang ketiga, menguruskan ibadah anak-anak, orang lelaki ambil kerja ni. Mudah-mudahan tuan-tuan, orang lelaki terutamanya, dengan sebab kita beramal, Allah Ta'ala jadikan keluarga kita ini bahagia. Mudah-mudahan isteri boleh menerima dengan baik, anak-anak boleh menghormati pula bapa, keluarga kita keluarga yang dirahmati oleh Allah Ta'ala.
Tuan-tuan dan puan-puan, mohon maaf, insya-Allah kita bertemu lagi pada esok hari. Hidup mati belah bererti. Boleh ikuti saya di FB dan juga IG Bakhtiar Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rancangan motivasi pagi